Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk taukid maknawi, yang mana ada buku tu boleh tengok muka surat 595, yang tiada buku tu boleh tengok di slide. Okay, seperti yang sedia maklum, taukid dari segi bahasa bermaksud menguatkan, manakala dari segi istilah tabik yang dilafazkan di dalam kalimah untuk menguatkan atau menghilangkan keraguan-keraguan dari si pendengar. Okay, taukid maknawi dengan kata lain iaitu pengukuhan dari sisi maknanya sahaja. Okay, kalau kita tengok slide yang pertama, dia sudah ada kalimah-kalimah yang mana membuktikan itu taukid maknawi. Okay, kalimah tersebut iaitu an-nafsi atau al-ain, jami' atau ammah, kila atau kilta. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya telah kepilkan di slide yang kedua contoh-contoh ayat dari kalimah-kalimah yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Okay, kalimah pertama itu iaitu al-ain. Contoh ayat, Ja'a ar-rajulun ainuhu. Datang seorang lelaki ainuhu, sendirinya. Jadi, taukid maknawi di sini merujuk kepada kalimah ainuhu, yang mana menegaskan bahawa lelaki itu datang dengan sendirinya. Okey, untuk kalimah yang kedua iaitu an-nafsi. Contoh ayat, Ja'a rajulani anfusuhuma. Kenapa letak anfusuhuma? Iaitu dhamir huma yang mana merujuk kepada ar-rajulani, dua orang lelaki. Yang ketiga iaitu jami' au kullu. Contoh ayat, Ra'aitul qauma kulluhum. Saya melihat kaum itu kesemuanya. Jadi dia mentakkidkan bahawa tengok kaum itu semuanya, bukan sebahagian ataupun bukan segelintir. Okey, yang keempat, contoh kalimah ammah. Ayatnya, ahsantu ila fuqara'il qaryah ammatihim. Untuk kalimah yang kelima iaitu kila. Contoh ayat, Ja'a ar-rajulani kilahuma. Dan yang terakhir kalimah kilta. Contoh ayat, Ja'a al-mar'atani kiltahuma. Seterusnya kita akan masuk kepada faedah-faedah taukid, yang mana faedah-faedah taukid ni terbahagi kepada tiga. Yang pertama, faedatul taukid bin nafsi wal ain raf'u ihtimali an yakuna fil kalam. Faedah taukid pada perkataan an-nafsi dan juga al-ain, kegunaannya adalah untuk mengangkat kemungkinan yang akan berlaku pada percakapan majas, iaitu kiasan, sahwan ataupun nisyan lupa. Kita tengok pada contoh, Ja'a al-amir, telah datang ketua. Jadi, untuk mengelak kemungkinan yang akan berlaku perkataan itu sebagai majas, sebagai kiasan ataupun sahwan ataupun nisyan, jadi kita mentakkidkan dengan menggunakan perkataan nafsi ataupun al-ain. Okay, contohnya, Ja'a al-amir nafsuhu ataupun ainuhu. Telah datang ketua nafsuhu, sendirinya. Tidak datang dengan orang lain ataupun mewakilkannya sahaja ataupun menyuruh orang bawahan. Okey, faedah yang kedua iaitu faedatul taukid bi kulli wa jami' wa ammah ad-dilalah ala. Faedah taukid pada perkataan kullu ataupun jami' ataupun ammah menunjukkan ke atas al-ihatah, iaitu kesemuanya ataupun asyumul, keseluruhan. Kita tengok pada contoh, Ja'a al-qaum, telah datang kaum. Jadi pendengar itu kemungkinan akan berkata datang kaum itu mungkin keseluruhan ataupun kesemuanya ataupun segelintir. Jadi untuk mengelak kemungkinan yang akan berlaku, jadi kita menegaskan dengan menggunakan perkataan kullu ataupun jami' ataupun ammah. Sebagai contoh, Ja'a al-qaum kulluhum, telah datang kaum itu kesemuanya. Kita akan pergi kepada faedah yang ketiga iaitu faedatul taukid bikila wa kilta itsbatul hukum. Faedah taukid pada perkataan kila dan juga kilta
menentukan setiap hukum. Yang pertama, tengok contoh, ja'a rajulani, telah datang dua orang lelaki. Boleh sangka dua orang lelaki itu datang secara berpisah. Jadi untuk mentakkidkan bahawa dua orang lelaki itu datang secara bersama, jadi menggunakan perkataan kila ataupun kilta. Okay, contoh ayat, ja'a rajulani kilahuma, dua orang lelaki itu datang bersama-sama. Okay, yang kedua, lidzalika yamtani'u an yaqul, kita dilarang ya untuk berkata ikhtasama rajulani kilahuma. Dilarang kita menggunakan perkataan takkid, iaitu kilahuma, kerana maksud ayat tersebut sendiri menjelaskan bahawa bergaduh dua orang lelaki. Jadi bergaduh itu tidak akan ada bergaduh seorang diri. Yang kedua, ta'ahadu Salim wa Khalid kilahuma. Okay, jangan meletakkan ayat takkid kilahuma kerana saling membantu Salim dan juga Khalid. Salim dan juga Khalid ni saling membantu. Tidak perlu kita mentakkidkan lagi perkataan tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada tatimah, yang ini kesimpulan bagi pembelajaran taukid. Untuk taujud taukid ada 8 bahagian. Yang pertama, iza urida takwiyah at-taukid yu'ti ba'da kalimah kulluhu bi kalimah ajma'. Mithlun ja'a al-saffu kulluhu ajma'. Maksud kat sini, selepas perkataan kulluhu, kita letakkan ajma' untuk menguatkan taukid. Yang kedua, yang lainnya, ba'da kalimah kulluha bi kalimah jam'a'u. Mithlun ja'az al-qabilatu kulluha jam'a'u. Sama juga masukkan perkataan jam'a'u selepas kulluha. Yang ketiga, ba'da kalimah kulluhum bi kalimah ajma'in. Mithlun qala Allah Ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Selepas daripada kulluhum tu ada pada ajma'un. Yang ketiga, ba'da kalimah kulluhunna bi kalimah juma'u. Mithlun ja'a an-nisa kulluhunna juma'u. Selepas perkataan kulluhunna, masukkan perkataan juma'u. Okay. Bahagian yang kedua, la yajuzu tasniyah ajma' wa jam'a'u istighna'an an dhalik bilafzi kila wa kilta. Fayuqalu ja'a ajma'ani wala ja'ata jam'awani. Kama istaghnau bitasniyah siyan an tasniyah siwa'in. Faqalu Zaidun wa Umar wa siyani fil fadilah walam yakulu siwa'ani. Maksudnya kat sini, tak boleh kita buat musannah kepada ajma' dan juga jam'a'u, kecuali lafaz kila wa kilta. Contohnya, ja'a ajma'ani. Yang betulnya. Yang salahnya kita buat ja'ata jam'awani. Kita tak boleh buat musannah kepada perkataan jam'a'u tu. Okay. Yang tu kama istaghnau bitasniyah siyan an tasniyah sawa'in. Contoh kat situ, Zaidun wa Umar wa siyanin fil fadilah. Kita tak boleh cakap kat situ siwa'ani. Maksudnya kita tak boleh buat musannah kepada perkataan siwa'in tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Jannah binti Zulkifli, nombor metrik 054789. Pada hari ini saya akan menyambungkan tentang tatimah, yakni kesimpulan pada tajuk kumpulan saya, iaitu taukid maknawi. Pada tatimah yang ketiga. Jadi tatimah yang ketiga ini dikatakan adalah la yajuzu
taukidun nakirah illa idza kana taukiduha mufidan bihaisu takunan nakirah al-muakkadah mahdudah wat taukid min alfazil ihatah wasyumul. Okey, jadi di sini dia menyatakan bahawa kita boleh guna taukid kepada sesuatu ayat dalam keadaan nakirah muakkadah yang terhad. Okey, jadi maksudnya taukid yakni menguatkan dalam keadaan yang logik ataupun yang boleh diterima akal. Maksudnya taukid itu adalah dalam keadaan yang kita boleh faham, yang akal kita boleh diterima, Okey. Di sini dia nyatakan al-ihatah wasyumul. Disertakan contoh di sini adalah contoh yang ihatah dan syumul, yang sempurna dan boleh diterima akal. Contohnya ayat tu adalah i'takaftu usbu'an kullahu. Maksudnya di sini adalah saya beriktikaf selama seminggu penuh. Okey, ayat ni dapat diterima logik akal. Kerana apa? Kerana masih logik kalau kita kata kita beriktikaf selama seminggu. Dan kalau orang kalau kita berkata pada orang sekalipun, orang akan faham apa yang kita ingin sampaikan. Lepas tu dia mengatakan bahawa wala yuqalu sumtu dahran kullahu. Tak boleh untuk kita kata dalam kita nak taukid sumtu, saya berpuasa, dahran kullahu, saya berpuasa sepanjang masa penuh. Maksudnya puasanya tidak berhenti. Kerana apa kita tak boleh guna ayat ni adalah kerana li'anna mubham. Ayat ni adalah mubham. Okey, apakah maksud mubham? Mubham adalah kalau kita kata dekat sesiapa, kita bercakap pada sesiapa, maka orang tu akan jadi keliru. Dan keliru di sini kerana kalau kita lihat pada contoh yang diberi, sumtu dahran kullahu, aku berpuasa sepanjang masa. Maksudnya kat sini orang akan jadi keliru kerana mana ada orang yang berpuasa penuh dan tidak berhenti sepanjang masa. Jadi maksudnya ayat di sini tidak boleh diguna untuk taukid kerana mendatangkan mubham, yakni keliru kepada orang lain. Okey, didatangkan pula contoh yang kedua pada wala yuqalu, tidak boleh kita guna dalam keadaan taukid bila mana ayat tu, contoh ayat yang kedua dekat bawah tu adalah sirtu syahran nafsuhu. Maksudnya adalah saya berjalan sepanjang masa, selama 1 bulan straight terus dia jalan, saya berjalan selama 1 bulan. Maka ayat ni pun akan menjadi mubham ataupun orang akan keliru dengan penggunaan ayat ni. Sebab kalau diikutkan logik akal, tak ada orang yang berjalan straight sampai straight, maksudnya tidak berhenti-henti selama 1 bulan. Maka ayat ni dikatakan akan menimbulkan kekeliruan. Dan dikatakan di situ adalah muakkad bima la yufidu syumul. Dan ayat ni pun tidak menjadi faedah kalau kita guna. Kesimpulan yang boleh kita ambil pada tatimah yang ketiga ni adalah kalau kita nak guna taukid dalam sesuatu ayat, kita boleh guna taukid yang ayat yang boleh difahami oleh orang lain.
dan juga ayat yang berfaedah lah. Contoh yang pertama tadi, i'takaftu usbu'an kullahu, yang bermaksud saya beriktikaf selama seminggu penuh. Orang boleh faham ayat tu dan ayat tu juga berfaedah. Okey, kita sambung pula pada tatimah yang keempat. Dikatakan di situ adalah iza uridu taukidud dhamir al-marfu' al-muttasil awil mustatir bin nafsi awil ain wajaba taukiduhu awalan bid dhamir munfasil. Okey, maksudnya kat sini adalah kalau kita nak taukid dengan dhamir yang marfu'. Dhamir marfu' adalah dhamir yang jadi fa'il. Contoh dia seperti ayat katabtu. Katabtu tu kat situ adalah menjadi dhamir kan, menjadi dhamir kepada fi'il kataba. Okey. Lepas tu dikatakan di sini daripada segi mutasil ataupun mustatir, kita guna untuk diri sendiri ataupun ain. Okey, wajib untuk kita taukid dengan dhamir munfasil. Okey. Maksudnya kat sini contoh, kita buatlah contoh pada ayat kata betul ar-risalah, saya menulis surat kan, contoh. Okey, jadi ayat ni telah difahami sebab apa? Sebab ada dah dhamir munfasil, dhamir marfu' kat situ kan. Kata betul, saya telah menulis. Okey, jadi kita nak taukid lagi ayat tu, jadi kita letak dhamir munfasil dalam ayat tu. Jadi ayat yang jadi dhamir yang menguatkan adalah pada ayat kata betul ana ar-risalah. Ana di situ akan jadi taukid dhamir munfasil. Okey, dikata lagi amma in kana dhamiru mansuban aw majruran fala yajibu fihi zalik. Dikatakan di sini adalah adapun kalau kita nak guna dhamir yang mansub ataupun yang majrur, fala yajibu fihi zalik, maka dah wajib untuk kita guna macam dhamir marfu' tadi. Okey, contoh dia kat situ adalah akramtuhum anfusuhum. Dia akan ikut apa yang dia kat depan dia. Itu untuk dhamir mansub atau majrur. Jadi kat sini tak ada apa lah. Dia cuma kata kalau dia akan ikut baris ataupun tempat yang sebelumnya. Maksudnya kat sini kalau tempat depan adalah nasab, maka akhir dia pun akan jadi nasab juga. Kalau kat depan dia adalah jar, maka kat akhir dia pun akan jadi jar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nazifah binti Muhammad. Nombor matrik 054753. Tajuk pembentangan yang telah diberikan adalah tatamat, kesimpulan kepada taukid. Sebelum tu, taukid ni adalah untuk menguatkan lagi sesuatu ayat. Seterusnya kita tengok pada sambungan yang kelima. Dhamir marfu' mufassal yu'akkidu bihi kulli dhamir muttasil. Mudah fahamnya, dhamir marfu' mufassal ni dia menjadi taukid kepada dhamir muttasil. Dhamir marfu' mufassal adalah dhamir yang mana terpisah daripada apa-apa kalimat. Contohnya seperti anta, ana, nahnu, huwa, huma. Berbeza pula dengan dhamir muttasil. Ianya bersambung dengan kalimat-kalimat tertentu. Kita tengok contoh. Misalnya, qamtu anta. Anta kat sini ialah dhamir marfu' mufassal yang menjadi taukid kepada tu. Dhamir muttasil yang bersambung dengan fi'il. Jenis ni datang dalam 3 bentuk, iaitu marfu', mansub dan juga majrur. Okey, kita tengok marfu' dulu. Qamtu anta. Qam fi'il, tu fa'il. Fa'il hukumnya marfu'. Anta dia menjadi taukid kepada tu yang berada pada tempat rafa'. Kemudian mansub. Akramatuka anta. Akram fi'il, tu fa'il ke maf'ulun bih. Maf'ulun bih hukumnya mansub. Anta menjadi taukid kepada
ke yang berada pada mahal nasab. Kemudian majrur. Marartu bika anta. Marar adalah fi'il. Tu adalah fa'il. Bi huruf jar ke majrur. Anta dia menjadi taukid kepada ke yang berada pada mahal majrur. Wa yakunu fil mahal rafa' inna akada bihi dhamir marfu' wa fi mahal nasab inna akada bihi dhamir mansub wa fi mahal jar inna akada bihi dhamir majrur. Maksudnya sekiranya taukid dhamir marfu' jadi mahal i'rabnya rafa'. Kalau taukid dhamir mansub jadi mahal i'rabnya nasab. Kalau taukid dhamir majrur jadi mahal i'rabnya jar. Yang keenam, yu'akkad muzhar bimithlih la bidhamir fayuqalu ja'a Ali nafsuhu wa la yuqalu ja'a Ali huwa. Dia berbeza pula dengan yang jenis tadi. Jenis tadi, dhamir menjadi taukid, tapi sekarang ni dhamir tak jadi taukid. Yang menjadi taukid adalah muzhar bimithlih. Macam kita tengok contoh, ja'a Ali nafsuhu. Nafsuhu nilai yang menjelaskan dirinya sendiri yang datang. Ali itu sendiri yang datang. Dan dia tak gunakan huwa, iaitu dhamir dalam contoh ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzah binti Fadil, membaca kuasa 54728 akan menyambung pembincangan kumpulan kami. Okey, nombor 7. In kana al-mu'akkadu bin-nasi aw al-'aini majmu'an jam'an tawna. Apabila perkataan mu'akkad iaitu perkara yang kita nak tegaskan dengan lafaz nafsu ataupun ainu jamak, maka kedua-dua lafaz yang ini lafaz nafsu ataupun ainu itu turut dijamakkan. Sebagai contoh, katakan ja'a at-talamizu anfusuhum aw a'yunuhum. Dalam ayat ini, at-talamizu merupakan mu'akkad, iaitu perkara yang kita nak tegaskan dan dia merupakan dalam bentuk jamak. Maka lafaz nafsu ataupun ainu akan jamak juga. Adapun in kana musanna al-ahsanu an tajma'ahuma. Apabila mu'akkad itu, perkara yang kita nak tegaskan itu musanna, adalah lebih baik kita jamakkan kedua-dua lafaz nafsu ataupun ainu itu. Sebagai contoh, ja'a ar-rajulani anfusuhuma aw a'yunuhuma. Ar-rajulani kan mu'akkad, tapi dia dalam bukan jamak, dia musanna pun. Tapi dalam konteks ni, lafaz nafsu ataupun ainu lebih baik kita jamakkan dia. Tetapi waqad yajuzu musanniya taba'an bilafzi al-mu'akkadi. Tetapi kita juga boleh ataupun harus nak musannakan kedua-dua lafaz, yang lafaz nafsu ataupun ainu itu untuk mengikut lafaz mu'akkad. Sebagai contoh, ja'a ar-rajulani nafsahuma aw 'ainahuma. Ar-rajulani kan mu'akkad dan dia dalam musanna. Lepas jadi kita sekarang ni harus untuk musannakan lafaz nafsu ataupun ainu. Dia akan jadi nafsahuma. Nafsun mufrad, nafsani musanna. Tapi di sini tak ada nun sebab dia jadi mudhaf. Nun tu dihazafkan. Jadi dia akan jadi nafsahuma aw ainahuma. Wa hadha uslub dhaif fil arabiyyah.
Tapi uslub ni, gaya bahasa ni, yakni kita musannahkan lafaz nafsun atau ainun ini adalah gaya bahasa yang lemah dalam bahasa Arab. Okey, nombor 8. Yajuzu an tujarra an-nafsu aw bil ainu bil ba'i zaidah. Harus kita jarkan lafaz nafsu ni ataupun ainu dengan ba' zaidah. Kalau sebelum ni kan dia akan jadi marfu' sebab dia mengikut pada muakkad. Tapi dalam nombor 8 ni harus kita jarkan kedua-dua lafaz ni dengan ba' zaidah. Sebagai contoh, ja'a aliyun binafsihi. Ini bila tambah ba', lafaz nafsu itu akan berbaris bawah, bukan lagi baris depan. Sebab pada asalnya dia akan jadi ja'a aliyun nafsu. Baris depan sebab dia mengikut kepada fa'il. Fatakunu an-nafsu majrurah lafzan bil ba'i zaidah. Jadi lafaz nafsu itu akan menjadi majrur dengan sebab ada ba' zaidah sebelumnya. Tapi dia marfu' mahalan, dia dalam kedudukan marfu'. Li'annaha taukid lil marfu' sebab dia adalah taukid kepada taukid marfu', maksudnya dia taukid mengikut pada muakkad depannya, iaitu huwa ali. Maka fal-i'rabu ja'a amilun binafsihi, maka i'rab bagi ayat ja'a amilun binafsihi adalah ja'a fi'il madhi mabni 'ala al-fathi, amilun fa'il marfu' bid-dhamma adh-dhahirah fi akhirih wa huwa muakkadun. Wa harful jar az-zaidah mabni 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Nafsihi taukid maknawi majrur bil kasrah adh-dhahirah lafzan wa marfu' mahallan wa huwa mudhaf. Wal ha' dhamir muttasil mabni 'ala al-kasri fi mahalli jar mudhaf ilaih. Okey, sekian. Terima kasih. Syukran.